Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah. Wassalamun ala ibadihi alladhina astafa amma ba'. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, bersua kembali dalam membicarakan kitab Al-Azminatu wal-Amkinatu karangan Asy-Syaikh Al-Imam Al-Marzuqi, wafat pada tahun 421 Hijriyah. Hadirin yang dirahmati Allah, Asy-Syaikh Al-Imam Al-Marzuqi begitu panjang lebar dalam menghurai dan menjelaskan ayat 45 surah Al-Furqan berhubung tentang nilai bayang. Setelah dijelaskan bahawa waktu malam itu hakikatnya adalah bayang dan waktu siang itu hakikatnya merupakan pancaran matahari. Muka bumi yang meraih dan memperoleh pancaran matahari, maka muka bumi itu mengalami waktu siang. Berbeza dengan muka bumi yang terhalang daripada meraih memperoleh pancaran cahaya matahari, maka muka bumi itu hanya meraih bayang. Bayang yang sifatnya gelap berlawanan dengan cahaya. Itulah hakikat sebenarnya malam yang merupakan bayang. Untuk melanjutkan perbicaraan ini, Asy-Syaikh Al-Imam Al-Marzuqi mengulas pada kitab Al-Azminatu wal-Amkinatu halaman yang ke-27. Halaman yang ke-27. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Wal muradu bizilli inda ba'dihim alladhi yakunu ba'da tulu'il fajri fi imbithatin wa qabla tulu'i syamsi wa zuhuruha 'alal ardi. Wa qad qala ahlul lughati fil farqi baina adh-dhilli wal fay'i inna adh-dhilla yakunu bil ghadati wal 'ashiyyi wal fay'u la yakunu illa bil 'ashiyyi li'annahu ismun lillazi fa'un min janibin ila janibin. Artinya, yang dikehendaki dengan bayang itu di sisi sebahagian daripada kalangan ilmuwan Islam yang teguh dengan disiplin ilmu falak, membicarakan tentang suasana selepas terbitnya fajar. Yang dimaksudkan dengan bayang itu merupakan suasana selepas terbitnya fajar, yakni fajar shadiq, berada di ufuk yang terbentang dan sebelum terbit matahari, dan nyata bayang di atas muka bumi. Dan sesungguhnya telah berkata kebanyakan ahli lughah, ahli bahasa, dalam membezakan di antara bayang matahari sebelum zawal dengan bayang matahari selepas zawal. Hadirin yang dirahmati Allah, Asy-Syaikh Al-Imam Al-Marzuqi
mengemukakan sebahagian daripada pendapat ulama-ulama Islam yang berlatar belakangkan ilmu falak, menjelaskan bahawa yang dimaksudkan dengan bayang itu sebenarnya kegelapan yang ditempuhi sebaik sahaja terbit fajar shadiq. Kerana apabila terbitnya fajar shadiq, ianya memberi kepada kita pantulan daripada cahaya yang amat nipis. Maka pantulan daripada cahaya yang amat nipis berada di bawah ufuk itu disebut sebagai fajar shadiq. Maka selepas terbitnya fajar shadiq, pada saat dan detik itu adanya cahaya yang halus yang disebut nurus sabah, cahaya di waktu subuh. Sehinggalah keadaan suasana walaupun masih kelam tetapi sudah mula dapat dilihat wajah muka seseorang, dapat dilihat dedaunan walaupun belum dapat dibezakan warna dedaunan. Maka hal ini disebut sebagai nurul bukur, cahaya di pagi hari. Oleh itu ada dua cahaya. Sebaik sahaja terbit fajar memecah kesunyian malam, memecah kegelapan malam. Kerana cahaya fajar itu sendiri dikenali dengan nama nurus sabah. Kemudian berlaku peningkatan cahaya yang halus yang disebut sebagai nurul bukur, cahaya di waktu pagi. Selagi mana matahari tidak muncul, maka cahaya yang diraih disebut dengan nur. Sebaik sahaja terbit matahari tidak lagi disebut sebagai nur, tetapi disebut dengan istilah dia, iaitu pancaran cahaya. Hadirin yang dirahmati Allah, maka apa yang dibahaskan di sini, sebelum terbit matahari, matahari akan menampakkan dulu bayangannya. Sebelum terbitnya matahari, terlebih dahulu matahari menampakkan bayangnya. Maka bayang matahari itu bermula dengan terbitnya fajar shadiq, iaitu nilai cahaya yang amat nipis lagi halus. Maka fajar shadiq itu membawa nilai nurus sabah, cahaya subuh, yang mana cahaya subuh merupakan bayangan kepada matahari, merupakan bayang-bayang kepada matahari. Dan suasana akan mula berubah dengan bertambahnya nilai cahaya yang halus itu. Pada saat itu nampak bumi yang dipijak, walaupun tak dapat dibezakan warnanya. Nampak dedaunan pokok, walaupun tak dapat dibezakan warna dedaunan pokok. Maka disebut nurul bukur, cahaya pagi. Ianya merupakan bayang-bayang kepada matahari. Sebaik sahaja terbit matahari, hilanglah bayangan kepada matahari. Hadirin yang dirahmati Allah, inilah yang dimaksudkan dengan bayang yang Allah Subhanahu wa taala firmankan
pada ayat 45 surah Al-Furqan. Alam tara ila rabbika kaifa maddadzil. Tidakkah kamu perhatikan kepada Tuhanmu yang maha berkuasa, bagaimana Tuhanmu itu memanjang dan memendekkan bayang. Maksud bayang di sini adalah bayang yang manusia alami sebelum terbitnya matahari, iaitu waktu subuh. Maka waktu subuh itu disebut sebagai waktu bayangan matahari sebelum muncul wajah matahari yang sebenar. Ini yang dimaksudkan, dan sebahagian besar daripada kalangan ulama falak bersetuju dengan maksud bayang itu adalah bayangan kepada matahari sebelum terbit. Baiklah, bahawasanya azil adalah bayang matahari di waktu pagi, manakala al-fai itu adalah bayang matahari di waktu petang. Kerana bahawasanya nama yang diberikan kepada fa'u ataupun fi itu iaitu peralihan bayang dari satu pihak kepada satu pihak. Asy-Syaikh Al-Imam Al-Marzuqi menjelaskan kepada kita dalam kitabnya Al-Azminatu Wal-Amkinatu bahawa ada nilai bayang yang berbeza. Bayang matahari sebelum zuhur dan bayang matahari selepas zuhur. Bayang matahari yang wujud sebelum zawal, bayang matahari yang wujud selepas zawal. Apabila terbitnya matahari, maka bayang matahari yang terhasil itu disebut azil. Sebaik sahaja matahari melepasi zawal, dengan kata lain selepas waktu zuhur, matahari gelincir dari tengah langit, bayang yang terhasil disebut sebagai al-fi'. Bayang yang terhasil sebelum waktu zawal az-zil. Bayang yang terhasil selepas zawal disebut al-fi'. Kenapa perkara ini diutarakan? Ianya bersandarkan hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada Imam At-Tabrani. Iza fa'atil afya wa habbatil arwah, apabila kelihatan berlakunya anjakan bayang matahari daripada bayang matahari yang terhasil ke sebelah barat, kali ini berganjak bayang matahari yang terhasil ke sebelah timur. Iza fa'atil afya wahabbatil arwah, dan bertiuplah tiupan angin, yakni masuknya waktu asar. Fatlubu hawaijakum ila rabbikum, tuntutlah segala hajat-hajat kamu yang masih lagi belum tertunai. Moga-moga Allah tunaikan segala hajat-hajat kamu yang belum tertunai sejak daripada terbit matahari sehinggalah gelincir matahari. Dan sebahagian daripada perkataan mereka itu yang dimaksudkan dengan fi' merupakan harta rampasan peperangan. Wa minhu qauluhum fi'ul muslimin lil ghanaimi wal kharaji ar-raji'ah ilaihim. Sebahagian daripada perkataan mereka, ulama lughah menyatakan yang dimaksudkan dengan fi' itu merupakan harta rampasan peperangan bagi kaum muslimin dan hasil keluaran
yang diraih sekembalinya daripada medan peperangan. Dua istilah yang diberikan, harta fi'h dan harta ghanimah. Kedua-duanya merupakan harta rampasan peperangan. Akan tetapi harta ghanimah dikongsikan. Harta fi'h hanya diberikan kepada siapa yang membunuh siapa. Apabila seseorang itu membunuh si kafir, dialah yang layak mengambil harta yang ada pada si kafir yang dibunuh, maka ianya disebut sebagai harta fi'h. Wa qad jaa ma yufidu faidatuhu fi sifati dhilli fi mawadhi'a yaqulu adh-dhillu ma lam tansahu syams wa huwa awwalu wal fai'u ma nasakhatuhu syamsu wa huwa akhirun wa qalu adh-dhillu bil ghadati wal 'ashi wal fai'u bil 'ashi wa qila aidan adh-dhillu yakunu lailan wa naharan wal fi'u la yakunu illa bin nahar, yang artinya, dan sesungguhnya telah datang barang yang memberi faedah pada sifat bayang itu sendiri, bayang yang berada pada kedudukannya. Berkata sebahagian daripada ilmuwan Islam, bayang sebelum zawal itu matahari tidak menghapuskannya, iaitu bayang awal. Sedangkan al-fi', yakni bayang yang terhasil selepas zawal, terhapus dengan matahari, iaitu bayang akhir. Maka didatangkan istilah az-zil merupakan bayang sebelum zawal, al-fi' bayang selepas zawal. Bayang sebelum zawal itu tidak terhapus, tetapi bayang selepas zawal itu boleh terhapus. Ia dijelaskan lagi dengan sebahagian daripada kalangan ilmuwan Islam berkata az-zil bayang sebelum zawal dan al-fi' adalah bayang selepas zawal. Dan dikata juga az-zil itu adalah bayang di sebelah malam dan siang, dan al-fi' itu hanyalah di sebelah siang sahaja. Hadirin yang dirahmati Allah, penggunaan istilah dan kenapa perlu dijelaskan penggunaan istilah yang betul, kerana ianya disabdakan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iza fa'atil afiyah, apabila berganjaknya bayang. Membawa erti bayang yang Rasulullah maksudkan adalah bayang yang terhasil selepas waktu zawal. Membawa erti selepas waktu zawal, maka bayang yang terhasil itu disebut sebagai fi', dan Rasulullah menyuruh agar kita merayu kepada Allah. Semoga hajat-hajat kita yang masih tertonggak, yang masih tertunda, yang masih tertangguh, Allah Subhanahu wa taala sempurnakan juga. Dengan kata lain, waktu asar adalah waktu yang istimewa. Waktu yang Allah perakukan sebagai waktu di mana umat manusia terdedah dengan kerugian. Dan selepas menunaikan solat fardu asar merupakan haram, waktu haram menunaikan solat sunat. Kerana selepas selesai menunaikan solat fardu asar, waktunya yang akan memberi nilai bayang disebut fi', maka
waktu itulah waktu terbaik untuk seseorang hamba itu merujuk kepada Allah. Rujuk semula kepada Allah, berhubung tentang apa jua hajat yang tertonggak, tertunda. Begitu juga yang selama ini menerima halangan. Itulah dia nilai waktu asar. Waktu yang Allah perakukan manusia terdedah dengan kerugian. Baik, kita lanjutkan lagi perbicaraan sebagaimana huraian dan penjelasan daripada Asy-Syaikh Al-Imam Al-Marzuki pada halaman yang ke-28 kitab Al-Azminatu wal-Amkinatu. Faqad fassala bainahuma qawlahu walau sya'a la ja'alahu sakina. Su'ila anhu mata kana mutaharriqan faqila ma'na as-sukun ha huna ad-dawamu was-sabatu ala tara annaka tarkulu lil ma'i sakini al-waqifi ma'un daimun wa raqidun. ويمكن أن يقال إن الساكن ها هنا من الثقنا لا من السكون أي لو شاء لجعله ثابتا لا يزول كما أن ثقن الرجل الدار يكون إذا قام وثبت. Artinya, maka sesungguhnya boleh dibezakan di antara keduanya bayang matahari sebelum zawal dengan bayang matahari selepas zawal. Boleh dibezakan. Bayang matahari yang terhasil sebelum zawal dengan bayang matahari yang terhasil selepas zawal. Sebagaimana yang Allah firmankan pada ayat 45 surah Al-Furqan yang artinya, dan sekiranya Allah Ta'ala kehendaki, nescaya Allah Ta'ala hentikan gerakan matahari. Maka ditanya, bila pula matahari itu bergerak? Maka dikata, makna diam itu yang Allah maksudkan pada ayat 45 surah Al-Furqan membawa erti mendiami dan tetap di sesuatu tempat. Tidakkah kamu perhatikan bahawasanya kamu pun berkata air yang bertakung itu adalah air yang berhenti dan diam. Dan mungkin juga berkata bahawasanya yang mendiami di sini merupakan seperti ia mendiami di rumahnya. Tidak berarti mendiami di rumah itu duduk diam-diam. Maknanya berada di rumah. Begitu juga yang dimaksudkan daripada firman Allah. Dan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan lagi, sekiranya Allah Ta'ala kehendaki, nescaya Allah Ta'ala jadikan matahari itu pegun, tetap tidak bergerak. Lau sya'a la ja'alahu sakina. Maka menjelaskan perkara ini tidak gelincir sebagaimana kediaman seorang lelaki itu adalah sebuah rumah. Di situlah dia berdiri dan dia duduk. Ia menjelaskan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha berkuasa. Sekiranya Allah kehendaki, matahari itu pegun, tiada berlakunya
gelincir matahari daripada tengah langit. Pegun. Dan diibaratkan sebagaimana kediaman seorang laki-laki itu adalah sebuah rumah, di situlah dia berdiri, di situ jugalah dia duduk diam. Membawa arti dalam kawalan di rumah kediamannya. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya kemudian kami jadikan matahari itu sebagai dalil. Summa ja'alna syamsa 'alaihi dalila. Ayat 45 surah Al-Furqan. Dijelaskan lagi oleh Asy-Syaikh Al-Imam Al-Marzuki di halaman yang ke-28, yuradu bihi annahu laula syamsu lima urifa dhil fallahu ta'ala yuqbiduhu wa yabsutuhu fil laili wan nahar wa ala hadha yakunu dalilu bima'na ad-dal. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya kemudian kami jadikan matahari itu sebagai dalil, yakni petunjuk yang dikehendaki dengannya bahawasanya sekiranya matahari itu diketahui bayang, maka Allah Ta'ala memegang matahari itu dan Allah berkuasa melepaskan matahari itu di waktu malam. Begitu juga di waktu siang. Di atas perkara ini matahari menjadi dalil dengan makna penunjuk. Hadirin yang dirahmati Allah, Asy-Syaikh Al-Imam Al-Marzuqi menghurai begitu panjang ayat 45 surah Al-Furqan dalam menjelaskan betapa Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa atas segalanya. Allah berkuasa untuk menghentikan gerakan matahari. Matahari tidak terbit-terbit. Maka manusia hidup dengan bayangan matahari, iaitu waktu subuh. Sama ada waktu subuh itu manusia meraih nurus sabah, begitu juga nurul bukur. Terhenti begitu, maka manusia hidup dalam keadaan kelap, menunggu terbitnya matahari. Tak terbit juga, kelam dan kelam dan kelam. Allah Maha berkuasa melakukannya. Begitu juga Allah Maha berkuasa, matahari yang setiap hari gelincir daripada tengah langit. Tiba-tiba matahari itu tidak tergelincir sama sekali daripada tengah langit. Allah Maha berkuasa. Ianya memberi nilai kepada kita betapa gerakan matahari itu bersamanya dua nilai. Nilai cahayanya dan nilai bayangnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberi pedoman kepada insan yang sentiasa memerlukan hidayahnya. Wallahu a'lam bissawab.